Pakistan sebenarnya sebuah negara yang tak banyak kita dengar pasal pembunuh bersiri. Tetapi kalau dekat India memang banyak gila. Yang Boy tahu Davindra Sharma yang dikatakan telah membunuh lebih 100 orang hanya kerana untuk mencuri kereta mereka. Kita ada Sainat Malika atau nama sebenarnya KD Kempama, dikatakan telah membunuh dan merompak 7 orang wanita. Kita ada M. Jaishankar yang dikatakan merogol 30 orang dan membunuh 15 orang wanita. Dan yang paling famous adalah Tak Bahram. Dia adalah ketua kumpulan perompak pada era sebelum penjajahan British. Tak Bahram dikatakan telah bertanggungjawab membunuh seramai 931 orang. Tetapi dekat Pakistan ni memang jarang sangat kita dengar. Disebabkan inilah yang membuatkan Mamat ni famous gila-gila. Bukan itu je sebabnya. Jumlah mangsa dia adalah dalam lingkungan 3 angka dan jenayah dia pula dilakukan kepada kanak-kanak. Ini adalah kes tentang seorang pembunuh bersiri yang gila yang bernama Javed Iqbal Umair. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Conspiracy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, pelik dan seram yang terjadi di serata dunia. Kalau korang berminat dengan konten-konten dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So, tanpa membuang masa, let's go to the intro. Javed Iqbal dilahirkan pada 8 Oktober 1956 di bandar Lahore, daerah Punjab, Pakistan. Tak banyak yang diketahui pasal kehidupan awal Javed, tetapi menurut research yang Abang Boy dah korek, dia adalah anak ke-6 daripada 8 adik-beradik. Bapa Javed ni adalah seorang ahli perniagaan yang berjaya. Dikatakan Javed dan adik-beradik dia hidup dalam keadaan yang senang lenang. Apa yang diorang nak, bapak diorang belikan. So macam Abang Boy cakap tadi, tak banyak info yang ada pasal Javed ni semasa dia membesar. Tetapi pada tahun 1978, Javed menyambungkan pelajaran dia di Government Islamia College. Dia adalah seorang pelajar yang bijak dan rajin. Tapi si Javed ni ada minat yang berlainan. Dia sebenarnya minat sangat-sangat berniaga. Dia ingin mengikut jejak langkah bapak dia untuk menjadi seorang ahli perniagaan yang berjaya. Semasa dia masih belajar di college, dia telah membuka perniagaan pembuatan besi dengan meminta sedikit modal daripada bapak dia. Bapak dia telah membeli 2 biji rumah di kawasan Shadbad di bandar Lahore. Javed memulakan perniagaan dia di salah sebuah rumah ni. Javed ni walaupun dikatakan dia sangat-sangat bijak belajar, tetapi dia ni bangang sikit bab cover-cover line ni. Dia tak sembunyi pun yang dia ni sebenarnya mempunyai selera yang pelik daripada penduduk sekitar. Selera yang pelik tu adalah dia suka sangat dengan kanak-kanak lelaki. Dia adalah seorang pedofilia. Bila perniagaan si Javed ni maju, dia menggunakan pendapatan dia untuk mengumpan budak-budak lelaki di area sekitar. So dekat bandar-bandar besar di Pakistan seperti Lahore ni, terdapat ramai sangat kanak-kanak yang terbiar, anak-anak yatim piatu dan sebagainya. Jurang ekonomi diorang ni sangat-sangatlah ketara. Golongan di bawah paras miskin terlalu ramai dan golongan kaya bilangan dia sedikit sangat. So benda ni sangat tak balance. Kanak-kanak semuda 5 atau 6 tahun telah pun dipaksa bekerja, menjadi pengutip tin, menjadi pekerja buruh, dan ada juga memberikan perkhidmatan mengurut. Dan yang paling teruk, ada sebahagian besar daripada mereka ni menjadi pelacur. Javed dikatakan selalu sangat mengumpan budak-budak miskin ni dengan makanan, hadiah dan duit. Benda ni dia buat bertahun-tahun guys. Bukannya penduduk sekitar tak tahu. Ada juga beberapa kali dia telah dilaporkan kepada pihak berkuasa, akan tetapi disebabkan status bapa beliau yang dikenali ramai, so si Javed ni selalu sangat terlepas daripada hukuman. Selalunya dia akan dilepaskan dengan alasan tak cukup bahan bukti ataupun keluarga mangsa menarik balik tuduhan. Ada juga spekulasi yang mengatakan bapa Javed ni menggunakan pengaruh dia dan juga memberi sogokan wang untuk keluarga mangsa ni menutup mulut. Tetapi pada tahun 1993, bapa Javed ni meninggal dunia dan dia mewarisi harta peninggalan bapa dia lebih kurang dalam 3 juta rupiah setelah diwarisi, dan membuatkan Javed ni kaya teruk. Lebih kurang dalam 170,000 lah kalau convert kepada ringgit Malaysia. Dia menghabiskan duit tu dengan membeli sebiji lagi rumah besar dan membeli beberapa biji kereta mewah. Akan tetapi dalam pada masa yang sama, bisnes besi beliau mula merosot. So dengan baki wang warisan bapa dia ni, dia telah membuka satu pusat video game di kawasan berdekatan tempat tinggal dia. Javed menggunakan pusat game ni untuk mencari mangsa-mangsa dia. Untuk mengumpan kanak-kanak ni masuk kedai dia, dia selalu memberi token percuma atau memberikan diskaun kepada kanak-kanak ni. Dan ada ketikanya Javed bagi
bagi dia orang masuk free je. Modus operandi Javid ni adalah ketika budak-budak ni tengah bermain, dia akan berpura-pura menjatuhkan duit dia ke lantai dan dia akan beredar dan menyorok. Bila ada je budak yang ambil duit tu, dengan kuat Javid akan memberitahu kepada semua pengunjung yang duit dia telah dicuri. Dan dia akan buat spot check pada semua budak yang ada dekat dalam kedai dia. Dia kemudian akan spot check budak yang mengambil duit itu dan menuduh budak tu mencuri duit daripada dia. Seterusnya dia akan bawa budak tu ke office dia di belakang kedai dan kemudian dia akan mencabul dan merogol budak tu. Setelah selesai benda terkutuk tu, dia akan ugut budak tu supaya tak bagi tahu siapa-siapa. Javid akan bagi tahu polis yang budak tu telah mencuri daripada dia. Kadang-kadang dia akan bagi je duit yang budak tu jumpa sebagai tanda berterima kasih. Kepala otak dia. Kalau budak tu jumpa RM10, itu je lah yang dia dapat. Dah lah belakang sakit, dapat RM10 je. Korang tahu tak RM10 tu berapa banyak kalau convert duit kita? 50 sen je bye. Kurang hajar sial Mamat Javid ni. So benda ni berlaku berulang-ulang kali. Tetapi last perlakuan terkutuk ni tak boleh dah dibendung. Ibu bapa kepada budak-budak ni memang dah tak bagi dah budak-budak ni main dekat kedai game Javid ni. Javid kemudian dia membuka sebuah aquarium, kemudian satu gym, kemudian kedai runcit. Dan last kali dia telah buka sebuah sekolah. Tetapi semua bisnes Javid ni tak bertahan lama disebabkan reputasi Javid ni memang dah buruk. Semua gulung tikar kecuali kedai game dia je yang masih beroperasi. So disebabkan segala usaha dia untuk mendapatkan bekalan anak ikan dia terbantut, dia mencuba satu taktik yang di luar kotak. Dia mula mencari penpal ataupun rakam pena daripada majalah kanak-kanak. Alah, kalau korang ingat dululah, ada satu kolom dekat ruang mari perkenalan dekat magazin-magazin zaman dulu. Budak-budak sekarang mesti tak tahu, tapi yang lahir pada zaman 80 hingga 90 sure ingat benda ni. So si Javid ni menulis surat kepada kanak-kanak yang menyertai ruangan ni. Dia akan menulis back and forth beberapa kali dan akhirnya Javid akan meminta gambar budak ni. Kalau Javid merasakan budak tu mengikuti taste dia, dia akan menghantar hadiah-hadiah yang mahal dan mula grooming budak-budak ni untuk mempercayai dia. Dan akhirnya dia akan cuba meyakinkan budak-budak ni untuk jumpa face to face. Kalau budak-budak ni setuju untuk berjumpa, Abang Boy rasa korang boleh teka apa yang berlaku selepas tu. Pada masa ni, kedai game dia masih beroperasi tau. Ada suatu ketika Javid cuba mencabut salah seorang daripada staf dia yang baru sangat masuk kerja. Disebabkan budak yang masuk kerja ni dah mula memasuki alam dewasa, dia melawan dan memukul Javid sehingga pingsan. Dia mengalami kecederaan teruk dan terpaksa dimasukkan ke hospital. Staf lelaki tu terus membuat laporan polis dan sejurus saja Javid keluar daripada hospital, dia terus ditahan atas cubaan meliwat kanak-kanak di bawah umur. Dia menafikan benda ni. Dia tak pernah mengambil kesempatan dekat atas staf dia tu, tetapi dia telah dipukul dan diseksa di dalam pusat tahanan oleh pegawai warden penjara. Time ni dia dah tak ada backup dah guys. Bapak dia pun dah meninggal. Kalau dulu apa saja kesalahan si Javid ni, bapak dia akan backup. So disebabkan ini dia merengkuk dekat dalam penjara. Dan dalam pada masa yang sama, ibu kepada Javid pula meninggal. Dia meninggal akibat sakit jantung. Dia tak tahu pun pasal pemergian mak dia ni. Tak lama selepas tu, Javid telah dilepas ke atas jaminan dan dia dapati yang rumah dan kereta-kereta milik Javid telah pun dijual untuk membayar kos rawatan hospital dia. Dalam keadaan yang jatuh miskin, Javid berupaya menyewa sebuah rumah kecil di area setinggan di pinggir bandar. Di sinilah segala aktiviti jenayah Javid dilakukan. Peristiwa ini adalah penyebab kenapa Javid berubah daripada seorang perogol kepada seorang pembunuh bersiri yang sangat-sangat kejam. Kematian ibunya membuatkan dia dalam keadaan depres dan marah. Dia kehilangan orang yang dia sayang, kehilangan harta-hartanya. Dia dah ada reputasi yang sangat-sangat buruk di mata masyarakat. Ditambahkan pula daripada hidup mewah dan sekarang ni terpaksa hidup di rumah setinggan, membuatkan sesuatu dalam diri Javid ni snap. Dia menyalahkan pihak berkuasa atas apa yang jadi dekat dia. Dia tak nampak pun semua ni bermula daripada salah sendiri. Tetapi biasalah, orang narsistik ni memang tak nampak salah sendiri. So dia pun mula merancang macam mana dia nak balas dendam kepada pihak berkuasa. Dia bertindak untuk meneruskan aktiviti-aktiviti jijik dia kepada budak-budak ni. Kebanyakan mangsa dia adalah budak-budak yang hidup di jalanan, yang miskin dan tak ada tempat bergantung. Dia melihat apa yang dibuat ni sebagai satu cara untuk balas dendam kepada pihak polis. Gila betul. Dah berbulu dengan polis, kau aim je lah polis. Dah kenapa budak-budak ni jadi mangsa? Alasan dia memang tak boleh belah. So apa yang dibuat adalah dia akan mengumpan kanak-kanak ni untuk pergi ke rumah dia. Ada kalanya dia terus colek je budak-budak ni. Dan bila dah sampai kat rumah, Javid akan meliwat budak-budak ni berkali-kali. Dan ada kalanya dia akan simpan budak-budak ni sampai beberapa hari. Bila dia dah bosan, dia akan mencekik sehingga budak-budak ni tak lagi bernyawa. Dia kemudian ni akan memotong mangsa dan merendam potongan tu dekat dalam tong yang berisi asid hidroklorik. Sebahagian daripada bahagian tubuh mangsa akan dibuang dekat sungai berdekatan. Selama 6 bulan guys,
6 bulan dia telah membunuh seramai 100 orang mangsa. Semuanya adalah budak-budak lelaki yang berumur di antara 6 hingga 16 tahun. 6 bulan guys, dia bebas melakukan perkara terkutuk ni tanpa ada seorang pun yang menghalang dia. Dia sama ada polis tak nak ambil tahu ataupun disebabkan kebanyakan mangsa adalah daripada anak-anak yatim dan tak ada siapa yang peduli. Dia macam kalau dia teruskan membunuh seramai 500 orang pun, tak ada siapa pun yang akan menghalang dia. Gila betul. Korang nak tahu tak macam mana dia tertangkap? Dia sendiri yang offer tengkuk. Dia telah menulis 2 pucuk surat pengakuan dan hantar surat ni kepada pihak polis dan satu lagi kepada ketua elita untuk sebuah syarikat surat khabar tempatan. Korang nak tahu tak benda paling fucked up? Surat yang diberikan dekat polis tu, dorang baca. Lepas tu dorang buang je dekat tong sampah. Surat tu ada pengakuan dan segala detail pembunuhan tau. Dorang boleh buang kat tong sampah macam tu je bai. Later bila diinterview oleh wartawan, alasan polis adalah dorang ingatkan benda tu sebagai satu hoax. Yang ambil serius pasal surat pengakuan ni adalah syarikat surat khabar tu dan pihak media. Diorang yang sampai dulu sebelum polis. Kalau tak kerana pihak media melaporkan benda ni kepada orang awam, polis takkan bergerak. Menurut salah seorang wartawan yang membuat laporan tentang kes ni, Irfan Husin, dia mengatakan walaupun banyak ura-ura yang mengatakan kerajaan ingin menukar cara pihak berkuasa mengendalikan hal ehwal keselamatan, akan tetapi cara pemikiran diorang ni masih ditampuk lama dengan rasuah dan peras ugut yang masih berleluasa di Pakistan. Sebab kenapa ramai ibu bapa yang kehilangan anak ni tak laporkan pada polis adalah mereka sangat-sangat takut sebenarnya berdepan dengan polis. Kalau boleh mereka langsung tak nak berurusan pun dengan polis. Sebab kalau salah hari bulan, mereka pula yang akan diperas ugut. Disebabkan inilah Javid mampu membunuh dan melupuskan mayat seramai 100 orang tanpa dihalang oleh pihak berkuasa. Bila berita tentang pembunuhan ini tersebar di TV, barulah polis terhegeh-hegeh nak bertindak. Sesampai je media dekat tempat kejadian, apa yang diorang jumpa membuatkan semua dekat situ tercengang. Rumah tu penuh dengan kesan darah, dekat dinding, dekat lantai, basically everywhere. Wartawan describe yang tempat tu berbau seperti kematian. Dalam erti kata lain, bau bangkai. Terdapat beberapa plastik yang berisi gambar-gambar polaroid mangsa-mangsa Javid. Di dalam suatu bilik terdapat timbunan pakaian dan barang-barang milik mangsa. Tetapi apa yang mengejutkan adalah penemuan 2 tong drum yang berwarna biru. Setelah dibuka penutup tong tu, terdapat cairan berwarna coklat kemerahan yang mengeluarkan bau yang sangat-sangat busuk. Ini adalah cecair asid yang Javid gunakan untuk melupuskan bahan bukti. Masih ada tulang-tulang yang belum terhakis guys. Di luar tong tu terdapat satu nota yang ditulis tangan yang berbunyi, mayat di dalam tong ini sengaja tak dilupuskan supaya pihak berkuasa boleh menjumpainya. Kau nampak tak Javid punya mengganjing macam mana? Dia seolah-olah mengatakan kalau mayat tu tak ditinggal di situ, mungkin polis takkan jumpa mayat-mayat mangsa. Dekat gambar-gambar yang ditemui, Javid ada mengatakan yang kos untuk melupuskan satu mayat adalah sebanyak RM120, bersamaan dengan RM10 seorang guys. Gila betul. Semua bahan bukti tentang kekejaman Javid telah ditemui, akan tetapi Javid tak nampak batang hidung pun. Ingat tak tadi Abang Buat ada sebut pasal surat yang Javid bagi dekat polis dan satu lagi dekat wartawan? Okey, di akhir surat tu, dia ada cakap yang dia akan membunuh diri di sungai berdekatan. Akan tetapi selepas polis mencari sekitar kawasan sungai, mayat tak ditemui. Maka bermulalah pencarian yang terbesar dalam sejarah Pakistan untuk memburu Javid. Walaupun macam tu, Javid berjaya menyorokkan diri selama sebulan guys. Sebulan tu. Bapak lah langsung tak efisien diorang punya polis kat sana. Last dia kena menyerahkan diri sebab lama sangat nak tunggu polis datang tangkap dia. Tapi dia tak pergi kat balai tau. Instead, dia terus pergi ke ofis syarikat surat khabar Daily Jang pada 30 September 1999. Dia buat macam tu sebab kalau dia pergi dekat balai polis, memang dia menempah maut. Memang confirm dia kena bunuh. Di pejabat newspaper tu, Javid sempat menulis satu pengakuan yang disaksikan oleh ketua editor dan beberapa orang wartawan. Dalam surat tu, Javid telah memberitahu motif dia membunuh adalah sebab dia telah ditangkap atas dakwaan palsu pada tahun sebelumnya. Dia telah dipukul dengan teruk di kepala. Tulang belakangnya telah retak dan kecederaan itu menyebabkan dia tempang. Dia menyalahkan polis atas kematian ibu dia dan niat dia membunuh 100 orang budak adalah untuk membuat 100 orang ibu menangis atas kematian anak-anak mereka. I have no regret. Katanya lagi dalam surat tu, aku boleh membunuh 500 orang lagi tetapi aku dah berjanji untuk membunuh seramai 100 saja. Aku takkan memungkiri janji. Duit bukan masalah bagiku. Akan tetapi salah seorang staf newspaper tu dah pecah lubang dengan menelefon pihak berkuasa. Polis mengerahkan 100 orang anggota untuk mengepung bangunan newspaper tu dan akhirnya Javid Iqbal telah ditangkap tanpa sebarang tentangan. Dalam pada masa yang sama, 3 lagi orang partner ingkran Javid ni telah pun ditangkap. Mereka ni budak-budak je guys.
Mereka adalah Sajid Ahmad yang berumur 17 tahun, Mamat Nadim 15 tahun dan Mamat Sabir berusia 13 tahun. Budak-budak ni adalah budak-budak jalanan yang tak mempunyai ibu dan bapa. Javid ambil diorang ni untuk menolong usaha dia menculik dan membunuh mangsa-mangsanya. Perbicaraan kes ni berlangsung selama berbulan-bulan. Dah macam sirkus guys. Semasa mula-mula perbicaraan, Javid mengaku bersalah. Lepas tu last-last dia tarik balik pengakuan dia. Dia mengatakan ini semua adalah agenda pihak berkuasa untuk menjadikan dia sebagai kambing hitam. Dia mengatakan surat pengakuan yang dibuat dalam keadaan terpaksa selepas diugut dan dipukul polis masa dalam tahanan. Hei, gila betul dia ni. Semua bukti dah ada kot. Dia boleh twist, dia boleh pusing lagi tu. Lebih 100 orang saksi memberi kenyataan di mahkamah. Dan akhirnya Javid dan rakan jenayahnya didapati bersalah. Sajid Ahmad yang berusia 17 tahun dijatuhkan hukuman mati atas tuduhan membunuh. Mamat Sabir yang berusia 13 tahun dijatuhkan hukuman penjara 63 tahun. Dan Mamat Nadim 15 tahun dijatuhkan hukuman penjara selama 182 tahun. Ini part yang paling menarik. Javid Iqbal dijatuhkan hukuman mati dengan cara yang sama dia membunuh mangsa-mangsanya. Dia akan dibunuh dan dicekik di hadapan dataran awam tempat dia mencari mangsa. Kemudian mayatnya akan dipotong sebanyak 100 bahagian dan akan direndam dekat dalam asid. Semua ini akan disaksikan oleh ibu bapa kepada mangsa-mangsa dia. Gila betul. Hakim menyatakan hukuman ini adalah berdasarkan undang-undang syariah yang diberi nama Qisas. Qisas bermaksud pembalasan yang serupa atas kejahatan yang dilakukan oleh penjenayah. Sebagai contoh, bagi kesalahan membunuh dibalas dengan hukuman mati. Bagi kesalahan memotong tangan pula, tangan penjenayah akan dipotong dan seterusnya. Qisas berlaku dalam kes pembunuhan dan kes kecederaan atas anggota tubuh. Abang Boy terus terang, Abang Boy tak hebat sangat dalam bab ni. So kalau ada salah tolong betulkan di ruang komen So back to the story. Akan tetapi sebelum Javid menjalani hukuman pada 8 Oktober 2001, warden penjara mendapati Javid Iqbal dan salah seorang daripada rakan jenayah dia, Sajid, telah menggantung diri di dalam sel mereka. Banyak spekulasi tentang kematian diorang berdua ni. Autopsi melaporkan yang kedua-dua mayat ni terdapat kesan lebam di anggota tubuh mereka. Ada kemungkinan yang mereka berdua dibunuh di dalam penjara oleh warden penjara itu sendiri. Tetapi ini hanyalah spekulasi. Javid Iqbal Umair sehingga ke hari ini dianggap sebagai pembunuh bersiri yang mempunyai mangsa teramai dalam sejarah Pakistan, dan hukuman yang dikenakan ke atas dia pula yang paling unik dalam sejarah undang-undang. Kes ni mendapat liputan meluas di serata dunia. Ramai yang kritik cara hukuman ni agak kuno dan tak berberi kemanusiaan. Kisah Iqbal telah diabadikan dalam sebuah filem yang sepatutnya ditayangkan di pawagam seluruh Pakistan pada 28 Januari 2022. Akan tetapi 2 hari sebelum tayangan premier, Badan Penapisan Filem dan Kerajaan Punjab telah mengharamkan tayangannya. Yang peliknya 2-3 bulan sebelum tu, Badan Penapisan telah pun memberi kelulusan. So banyak spekulasi pasal benda ni. Dikatakan yang filem ni akan memberi imej buruk pada kerajaan Pakistan dan pihak berkuasa mereka. Tak tahulah, apa pendapat korang? Cuba korang komen di bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video kali ini, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Sokongan korang sangat-sangatlah bermakna untuk content creator kecil macam Abang Boy ni. Jangan lupa follow TikTok Abang Boy. Dekat situ banyak sangat Abang Boy share video-video pendek tentang fakta-fakta unik yang tak ada dekat dalam channel ni. Kalau korang ada cadangan untuk topik-topik yang best untuk Abang Boy cover, boleh kasih komen kat bawah. So akhir kata, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.